Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan rakan tugas saya Fahmi Izzuddin dan anda sedang menyaksikan ini Niaga Awani. Baik, kita terus ke laporan utama. Hon Leong Investment Bank HLIB Research menyemak semula unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga lebih tinggi pada 14% berbanding 10.8% yang dianggarkan sebelum ini. Ini berikutan data ekonomi yang lebih kukuh setakat ini berbanding jangkaan dan juga kesan asas yang rendah. Menurutnya, pertumbuhan pada suku itu akan dipacu prestasi yang lebih kukuh merentasi semua sektor terutamanya perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Katanya dari segi permintaan, pertumbuhan akan dirangsang terutamanya menerusi penggunaan swasta berikutan persekitaran pasaran buruh yang lebih baik dan pemulihan ekonomi. Firma itu berkata kadar pengangguran juga semakin menurun kepada 3.6% pada Oktober 2022 sejajar dengan permintaan buruh yang semakin meningkat dan prospek pendapatannya lebih baik. Pada suku kedua, ekonomi negara berkembang pada kadar 8.9% berbanding 5% pada suku pertama 2022. Bagaimanapun, HLIB berkata momentum pertumbuhan dijangka perlahan pada suku keempat apabila kesan asas semakin hilang dan permintaan luar lemah. Justru firma itu menjangkakan KDNK tahun penuh pada 5%. Bagi mulas selanjut tentang ekonomi suku ketiga, kita bersama Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research. Terima kasih Zafri kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Jadi Zafri, apakah jangkaan prestasi KDNK negara pada suku ketiga tahun ini yang bakal dikeluarkan tidak lama lagi? Baik, terima kasih Nina dan Fahmi. Mengikut pada market consensus, adalah berada pada paras 12.1 ke 12.5%. MIDF Research menjangkakan 12.5% untuk suku ketiga tahun ini. Ini didorong oleh prestasi ekspor import yang terus berkembang lebih pada 30% berbanding tahun lepas. Industrial Production Index pun berkembang sebanyak double digit, 12%, dan kita lihat penjualan runcit perbelanjaan isi rumah terus meningkat dan ini juga turut dibantu dengan penurunan kadar pengangguran daripada 3.9% pada suku kedua dan suku ketiga turun ke 3.7% pada suku ketiga, dan ini walaupun inflasi meningkat pada suku ketiga, namun kadar pengangguran terus jatuh dan peluang pekerjaan lebih bertambah. Ini mendorong kepada kekuatan permintaan domestik negara dan ini akan meningkatkan unjuran KDNK negara bersuku tiga ini pada paras 12.5%, dan seperti dinyatakan sebelum ini disebabkan low base factor, nilai asas yang rendah ini akan menaikkan lagi kadar KDN, perkembangan KDNK ke 12%. Baik Zafri, jika boleh dikongsikan, bagaimana pula dengan unjuran tahun 2022 serta 2023? Okey, baik. Dengan perkembangan 12.5% pada suku ketiga dan kita jangkakan ekonomi akan berkembang sikit lagi, masih pada paras yang sama dan hilang faktor low base factor itu akan makin kurang. Jadi kita jangkakan suku keempat akan berkembang pada kadar 2 ke 3% dan ini akan memberikan average GDP growth untuk tahun 2022 pada paras 7.2%. Dan melihat kepada tahun hadapan, kita menjangkakan ekonomi akan terus berkembang namun pada kadar yang lebih perlahan, iaitu pada kadar 4 ke 5%. Permintaan domestik akan terus berkembang berikutan penurunan kadar pengangguran, cuma menjadi cabaran adalah dari sudut perdagangan luar, iaitu kita jangkakan kesan kenaikan interest rate di negara-negara maju dan kadar dan paras harga komoditi terus tinggi akan memperlahankan permintaan global. Namun kita masih lihat prestasi ekspor import negara akan terus berkembang walaupun pada kadar yang lebih rendah. Ini didorong oleh khususnya didorong oleh ekspor perdagangan bahan-bahan komoditi seperti minyak kelapa sawit, crude petroleum dan juga natural gas. Dan seperti saya sebut tadi, kita jangkakan ekonomi negara akan berkembang pada 7.2% untuk tahun ini
dan untuk tahun depan pada kadar 4 ke 5%. Baik, jadi apabila kita meliti keadaan sekarang dengan pilihan raya umum ke-15, adakah PRU15 ni akan memberi kesan positif atau negatif buat unjuran ekonomi negara pada tahun 2023? Boleh Zafri bantu kita faham bagaimana kita nak imbanginya antara kesan positif dan negatif ini? Okey, baik. Sebelum kita pergi ke situ, kita perlu faham formula asas KDNK ataupun GDP. C plus I plus G plus net export. C consumption, I ialah investment dan G ialah government spending, government perbelanjaan kerajaan dari segi perbelanjaan operasi dan juga pelaburan. Dan parlimen ini dibubarkan sebelum bajet 2023 diluluskan. Jadi keputusan GE15 ini akan memberikan kesan positif dan juga negatif. Satu, sekiranya keputusannya membentukkan satu kerajaan yang stabil, maka perjalanan untuk meluluskan bajet 2023 nanti akan lebih mudah dan efisiensi untuk government expenditure, untuk perbelanjaan pelaburan kerajaan itu lebih efisien dan akan membantu kepada pertumbuhan KDNK negara. Sebab itu adalah asas kepada formula. Namun senario kedua, sekiranya hang parlimen, kerajaan yang dibentuk itu hanya memperoleh majoriti yang sangat kecil. Jadi proses untuk meluluskan fiscal policy bajet 2023 dan dasar-dasar ekonomi yang lain itu akan melalui jalan-jalan yang sukar. Dan ini akan merencatkan pembelanjaan kerajaan dan seperti saya sebut tadi, dia akan merencatkan formula G itu dan secara umumnya akan menurunkan ataupun merencatkan perkembangan ekonomi negara, khususnya GDP growth ataupun kadar pertumbuhan KDNK negara. Jadi Zafri ada mengatakan tadi bahawa tahun depan kemungkinan kita akan menghadapi sedikit pertumbuhan ekonomi yang sedikit perlahan. Jadi apakah persediaan untuk dua bahagian ini? Satu persediaan daripada pembuat dasar, polisi dan lagi satu persediaan daripada rakyat. Bagaimana Zafri? Baik, dari segi pembuat dasar adalah penting untuk kita kuatkan ekonomi domestik negara sebab melihat pada tahun hadapan punca-punca kelemahan ekonomi itu akan berpunca daripada faktor luar iaitu penurunan permintaan global. Jadi perlu ada counter cyclical measure. Siapapun dalam kerajaan perlu meningkatkan perbelanjaan kerajaan khususnya dalam bentuk infrastruktur, pelaburan dan bantuan khususnya pada golongan B40 dan M40. Baik, dari segi individu, rakyat perlu berhati-hati dalam membuat any big ticket spending sebab banyak ketidaktentuan yang boleh berlaku khususnya yang mana melibatkan pasaran kewangan dan sekiranya berlaku ini sebarang slowdown dalam global ekonomi, dia akan juga merencatkan memberi kesan kepada peluang-peluang pekerjaan khususnya yang mana terlibat dalam aktiviti ekspor, ya. Dia ada mungkin memberi kesan kepada pengangguran dan kehilangan pengurangan pendapatan. Jadi sebagai rakyat perlu berhati-hati untuk tahun depan khususnya dalam perbelanjaan yang agak besar, long term commitment supaya lebih selamat dan lebih terbela untuk tahun depan. Baik, KDNK ini adalah antara pengukur utama kepada pertumbuhan negara. Jadi begitu penting untuk teliti setiap aspek agar kita dapat beri fokus yang padu kepada pembangunan negara yang lebih baik. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research. Baik, laporan seterusnya, pekerja di Malaysia boleh mengharapkan kenaikan median 5.0% dalam gaji mereka tahun hadapan, meningkat daripada 4.8% tahun ini menurut laporan tahunan Total Remuneration Survey TRS 2022 oleh Mercer. Firma pengurusan aset itu berkata kenaikan gaji itu akan kembali ke tahap pra-pandemik seperti pada tahun 2019.
Menerusi satu kenyataan, firma itu berkata kenaikan ini mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat dalam kalangan majikan tentang perniagaan mereka dan prospek pasaran secara keseluruhan. Mercer berkata kenaikan gaji median Malaysia juga melebihi kadar purata Asia Pasifik iaitu sebanyak 4.4%. Bagi seluruh Asia, keseluruhan kenaikan gaji median mencerminkan perbezaan dalam perkembangan gaji antara ekonomi membangun dan ekonomi maju dengan anggaran setinggi 7.1% di Vietnam kepada 2.2% di Jepun yang terendah di rantau ini. Mercer berkata industri runcit dan barangan pengguna dijangka menyaksikan peningkatan terbesar dalam kenaikan gaji sebanyak 5% pada 2023, masing-masing meningkat daripada 4.5% dan 4.6% pada 2022. Perkhidmatan Perkongsian dan Penyumberan Luar SSO dan industri berteknologi tinggi akan mengekalkan peningkatan gaji sebanyak 5% mulai tahun ini yang menandakan kestabilan relatif kedua-dua industri itu di tengah-tengah tekanan inflasi dan isu rantaian bekalan. Pekerja, kecuali mereka yang daripada industri teknologi tinggi, juga boleh menjangkakan bonus yang lebih tinggi tahun ini berdasarkan unjuran pertengahan 2022 Mercer. Industri peruncitan boleh menjangkakan lonjakan paling besar kepada 12.6% berbanding 8.1% pada 2021, diikuti oleh industri barangan pengguna dengan peningkatan kepada 16% berbanding 13.7% pada tahun sebelumnya. SSO diramalkan mendapat pembayaran tertinggi sebanyak 20.3%, melebihi industri berteknologi tinggi iaitu 19.9% yang mencerminkan potensi pertumbuhannya di Malaysia yang membawa kepada persaingan yang lebih besar untuk bakat. Seterusnya, Invest KL telah menarik 4 syarikat multinasional untuk mewujudkan hub dan pejabat perkhidmatan perniagaan di kawasan Greater Kuala Lumpur, mengukuhkan matlamat strategik untuk tempoh 10 tahun bagi menarik pelaburan sebanyak 35 bilion ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL, Muhammad Azmi Zulkifli mengumumkan bahawa pengeluar dari Australia, The Arnott's Group Tag, Tupperware Brands Corp, Syarikat Pembangunan Perisian Senaraian Awam Britain, Endeavour PLC dan Baxter Southeast Asia telah memilih Greater KL untuk mewujudkan hub dan pejabat perkhidmatan perniagaan. Katanya, prestasi ekonomi negara yang berdaya tahan selepas pandemik turut dapat dilihat daripada peningkatan pelaburan asing yang masuk. Dengan lebih banyak syarikat global memutuskan untuk mewujudkan hub perkhidmatan global mereka di Greater KL pada tahun ini. Ini menjadi bukti kepada tarikan Malaysia yang berterusan dalam kalangan pelabur asing sebagai destinasi pelaburan pilihan berdasarkan asas negara yang kukuh, dasar yang mesra pelabur, infrastruktur yang baik dan kumpulan tenaga kerja yang dinamik. Pada separuh pertama 2022, Invest KL berjaya menarik 1.68 bilion ringgit nilai pelaburan, mewujudkan 1,919 peluang pekerjaan eksekutif berkemahiran tinggi. Untung bersih TH Plantations Berhad susut 46.4% kepada 14.37 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 30 September 2022 daripada 28.81 juta ringgit tahun lepas akibat kerugian nilai saksama pada aset biologi. Syarikat kerugian nilai saksama ke atas aset biologi sebanyak 7.24 juta ringgit berbanding keuntungan saksama 16.55 juta ringgit pada suku tahun ketiga 2021. Pendapatan sesaham turun kepada 1.13 sen daripada 3.03 sen. Selepas mencatatkan kerugian 23.88 juta ringgit bagi suku ketiga berakhir 30 September 2021, Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad MHB mencatatkan keuntungan bersih 15.94 juta ringgit bagi tempoh yang sama tahun ini. MHB mengaitkan kejayaan syarikat kembali meraih keuntungan kepada kedua-dua segmen marine dan kejuruteraan beratnya yang mencatatkan keuntungan operasi bagi suku tersebut. Southern Cable Sdn Berhad iaitu syarikat milik penuh Southern Cable Group Berhad meraih kontrak daripada Sarawak Energy Berhad untuk menyediakan kabel kuasa dan konduktor bernilai 83.2 juta ringgit. Kontrak itu melibatkan Southern Cable membekal dan menghantar kabel dan konduktor ke bahagian rangkaian pengedaran Sarawak Energy selama 18 bulan bermula dari November 2022.
Laporan penuh di saluran 501 dan eswawani.com serta dagangnews.com.